Okey, 2.26 membina gadget mekanikal berfungsi. Yang pertama, aktiviti ini akan melibatkan proses pembinaan model atau produk. Yang kedua, proses pembinaan produk adalah seperti contoh berikut. Okey, dalam 2.2.6 ni dia suruh korang bina buat gadget tu. Lepas lakar tadi, lepas tu kita analisis kita nak guna material apa, saiz dia macam mana, apa semua tu kan. Hari sekali seterusnya kita bina gadget tu, kita buat benda tu. Itu dengan cara itulah yang kamu dah belajar, cara nak buat acuan tu kan. Itu kalau benda tu menggunakan kaedah acuan. Banyak lagi kaedah-kaedah pembuatan yang kamu dah belajar. Contohnya apa? Tuangan, acuan kan, sambungan, pemesenan, lagi apa lagi? Yang sebelum ni lah yang kamu dah belajar. So kamu kena bina gadget tu dengan menggunakan proses-proses pembuatan yang telah kamu belajar lah. Tengoklah jenis produk tu. Okey, berikut ni adalah catat alih proses pembinaan gadget mekanikal. Okey, first kamu kena buat lakaran lah. Lakaran ceraian sistem dan komponen. Okey, yang kedua kamu kena sediakan bahan-bahan untuk membina komponen tadi, ceraian tu tadi. Sediakan bahan dia. Lepas tu buatlah penghasilan komponen. Lepas tu pasang, korang test atau pengujian. Yang sekali kemasan lah. Okey, seterusnya membuat lakaran ceraian sistem dan komponen. Okey, nombor 1, lakaran ceraian sistem dan komponen dibuat bagi memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Okey, yang kedua, komponen-komponen digabungkan sehingga menjadi satu sistem lengkap yang dapat berfungsi. Okey, jadi contoh sistem ball bearing. Macam mana kamu nak cerita ball bearing tu? Ball bearing kan dia ada casing luar tu besi, dibuat pada besi. Lepas tu dalam tu ada bola. Lepas tu ada satu besi juga untuk mengelakkan bola tu daripada terkeluar. Okey, jadi benda-benda tu kamu kena ceraikan. Macam mana rupa dia bila kita ceraikan lah. Okey, contoh lakaran ceraian. Ni contoh kalau lihat di sini. Okey, first ni yang ni piston ni. Ni piston ni rod penghubung. Dia akan terpasang pada piston ni. Maksud dia kalau saya tengok sini ni adalah sistem enjin ringkas sistem enjin yang ringkas. Okey, ni okey exhaust. Okey, ni nampak ni. Ni adalah di sesendal ni camshaft kita panggil. Okey, ni adalah takal lah ataupun puli. Mungkin bila kita startkan enjin ni, so kita pasang rantai ni untuk gerakkan satu benda lah. Gerakkan apa tu, contoh saya potong rumput kan, enjin ni kecil macam ni lah. Okey, contoh paling mudah lah. So jadi kamu kena buat contoh lakaran ceraian. Satu-satu kamu kena buatkan. Ni skru ni dia punya gandar dia, piston. Ni bahagian dalam enjin. Ni blok enjin. Okey, ini pula bahagian casing tu letak ni apa ni, camshaft ni. Ni exhaust keluar. Tempat minyak mungkin kat sini kan, tapi tak lukis lah tempat masuk minyak ke dalam ni ke. Okey, lepas tu ni pula ada takal, skru untuk letakkan takal tu. Okey, ni contoh je lah Okey, yang kedua, menyediakan bahan-bahan pembinaan. Jadi macam enjin tadi, enjin ringkas tadi, apa bahan-bahan yang digunakan? Kalau enjin biasanya besi dengan aluminium. Plastik mungkin ada sikit-sikit. Okey, so kita lihat nombor 1 tu, bahan-bahan berkaitan projek disediakan. Yang kedua, perkara yang perlu diambil kira dalam penyediaan bahan ialah kesesuaian komponen, fungsi komponen dan tugas komponen. Itu saya dah cakap tadi kalau enjin kebanyakan dia macam piston dibuat pada aluminium, piston ring buat pada besi. Okey, lepas tu pula camshaft tadi, camshaft yang ni yang ni bawah ni
buat pada besi, tapi besi special lah yang kuat, sebab dia perlu daya yang kuat lah untuk apa, untuk bergerak kan, gerak lama pula tu. Dia perlu menggunakan bahan yang paling high quality lah. Okay. Okay, next penghasilan komponen. Lepas kita sediakan komponen-komponen tu, kita ceraikan. Yang cerai-cerai tu macam mana kita nak hasilkan. So that's why lah yang sebelum ni kamu dah belajar kan, penghasilan komponen ataupun teknologi pembuatan. So penghasilan komponen adalah, kita tengok ayat tu. Penghasilan komponen adalah memenuhi proses pemesinan, pembentukan, tuangan dan sebagainya. Itu kamu dah belajar kan, sambungan, pemesinan, tuangan, acuan, apa semua tu lah. Okay, yang kedua, bahan mentah binaan yang berbagai saiz dan rupa akan diubah, dibentuk dan diacukan pada bentuk yang sesuai serta mempunyai fungsi yang tertentu. Okay, jadi kalau macam piston tu, piston ni contoh, piston ni dibuat pada aluminium. Macam mana nak hasilkan bentuk macam ni? Apa proses? Okay, piston ni dia perlu kuat tau. Dia buat pada aluminium tapi dia kena kuat. Jadi kamu kena pilih lah proses apa yang sesuai supaya bahan yang kamu hasilkan tu, komponen yang kamu hasilkan tu dia kuat. Okay, ni proses tuangan besi dalam acuan. Okay, last sekali bila dah siap komponen-komponen ceraian tu, berlakunya proses pemasangan komponen lah. Okay, tengok yang pertama tu, komponen dipasang sehingga menjadi produk ataupun model yang lengkap. Okay, yang kedua, setiap komponen mempunyai fungsi tersendiri dan saling berpaut antara satu sama lain untuk membentuk satu sistem lengkap. Okay, jadi apa yang dimasukkan ni adalah komponen-komponen tadi, yang macam enjin tadi, dia pun dah bercerai macam tu kan. Kamu pasang, lepas tu kamu pasang masuk dalam satu sistem yang lebih besar lah. Contoh kalau dalam gambar ni kereta kan, jadi enjin kereta yang kamu cerai-ceraikan tu dah siap pasang masuk dalam kereta. Lepas itu tayar pula pun ada juga sistem mechanical dia, macam bearing kan, disc brake tu apa semua tu, okay, pasang pada roda, pasang pada kereta. Jadi lengkap lah, ada sebiji sebuah kereta lah. Okay, dah siap sebiji buat kereta tu, kamu kena buat pengujian. Okay, pengujian ni testing lah, bahasa semudah dia, testing ataupun kita buat beberapa eksperimen. Okay, beberapa eksperimen terhadap produk tu ataupun komponen tu, nak tengok ketahanan dia berfungsi dengan baik ke tidak. Dia nak tengok lah kualiti dia macam mana. Okey, nombor satu tu kita tengok pengujian dilakukan untuk menguji aspek kefungsian dan ketahanan. Nak uji fungsi ke tak komponen tu, dan nak uji tahan ke tak komponen tu. Dia mungkin boleh berfungsi, tapi ketahanan mungkin 2-3 hari kamu test dah pecah ball bearing, mungkin seminggu ataupun sebulan. Ada tu pula kalau material bagus sikit, 5-6 tahun ball bearing masih boleh digunakan lagi. Kena tengok lah, kena buat pengujian. Ni maksud pengujian. Okey, yang kedua tu, jenis ujian yang dilakukan. Okey, ada 4 ujian makmal, ujian parameter, ujian simulasi dan ujian prototype. Okey, next kita tengok dulu ujian tu nanti kita tengok next slide ada. Okey, produk diuji sehingga mencapai tahap keupayaan dan memenuhi spesifikasi. Okey, ni produk ni kalau dekat kilang-kilang contoh kilang kereta ke apa, macam ball bearing tayar tu kan, dia akan letak dalam satu mesin, dia akan uji lah tayar tu, dia pusing tayar tu selama beberapa hari ke apa ke, dia akan tengok ball bearing tu pecah ke tak. So kalau ball bearing tu tak pecah, maksud kualiti bagus, dia akan buka satu borang, dia akan tulis lah dia punya maklumat-maklumat yang penting, dan dia akan chop lulus, quality control lulus. Macam tu lah. So barang tu boleh dihasilkan lah secara bukal atau secara banyak. Okey, dan yang last sekali penguasaan dan pembenarkan dilakukan jika perlu. Okey, kalau ball bearing tu dia rasa dalam 3 hari dah pecah, mungkin dia kena tengok balik lah.
Okey, boleh pecah ni mungkin material ataupun bahan yang digunakan tak bagus, tak sesuai. So kita tukar sesuai yang lebih bagus sikit. Macam itulah maksud dia Pengubahsiaian dan penambahbaikan dilakukan sekiranya perlu. Okey, next. Jenis-jenis ujian yang dilakukan. Okey. A. Ujian makmal. Pengujian prototipe dilakukan dalam makmal atau bengkel yang keadaan terkawal. Yang kedua, keadaan terkawal di sini maksud unsur-unsur seperti daya, cahaya, suhu angin, kelajuan dapat dikawal melalui penggunaan peralatan dalam makmal. Tiga, ujian makmal dibuat berdasarkan kepada kesesuaian dan keperluan suatu objek. Okey, ini saya dah terangkan pada topik teknik pembuatan Ujian makmal ni contoh. Macam dulu saya bagi contoh handphone kan. Okey, handphone tu dah siap sebiji handphone. Kamu buat prototype. Okey, kamu nak uji dia macam-macam ni. Sebab kita duduk dalam persekitaran yang cuaca panas kadang-kadang, cuaca hujan berair, cuaca sejuk kan. Jadi benda-benda kamu kena test. Maksudnya kalau dalam keadaan suhu yang panas, handphone tu kena masuk dalam satu oven, set temperature dia dan set berapa lama nak letak dalam oven tu. Contoh kalau cuaca kita kat luaran ni kan, dalam 35 darjah Celsius. Jadi kamu masukkan telefon tu dalam oven, set 30 darjah Celsius selama berapa minggu, berapa hari. Okey, kalau nak set dalam sebulan, set lah sebulan. Biarlah telefon tu sebulan dalam suhu 35 darjah Celsius. Dah sebulan buka, tengok telefon tu elok ke tak, berfungsi ke tak. Sebulan mungkin bateri dah habis kan, tapi tengok bateri habis, kita cas lah. Cas tengok, kalau on boleh guna balik, maksudnya barang tu berkualiti lah. Okey. Kalau cuaca hujan berair-air kan, jadi nanti telefon tu dia akan masukkan dalam satu tempat yang ada percikan air. Lepas tu dibiarkan telefon tu dalam mungkin dalam seminggu, dalam sebulan ke. Lepas tu dia lepas sebulan dia akan buka, tengok telefon tu boleh on ke tak. Itulah testing dia. Banyak lagi testing. Contoh kalau handphone tu dia testing jatuhkan telefon tu kepada 1 meter kan, jatuhkan, pecah ke tak, boleh on ke tak. Itulah contoh-contoh testing yang ada digunakan lah dalam kilang-kilang, especially kilang-kilang pembuatan. Yang ketiga tu, ujian makmal dibuat berdasarkan kepada kesesuaian dan keperluan satu objek. Ujian yang dilakukan. Seterusnya, ujian parameter. Ujian parameter ialah pengujian prototip yang dibuat dalam suasana tempat yang sebenar bagi menentukan kefungsian serta penggunaannya. Macam kereta kereta dia akan letak satu tempat yang terbuka. Okey, dia biarkan kereta tu duduk di tengah panas. Kalau hujan dah. Kita nak tengok macam mana kualiti cat ke ataupun besi-besi atau plastik part pada bodi kereta tu. Itu dia nak uji. So kadang-kadang benda tu kena uji dalam suasana sebenar. Okey, seterusnya ujian simulasi. Ujian simulasi adalah ujian yang digunakan untuk mengajuk atau meniru keadaannya atau suasananya seolah betul atau hampir sama dengan keadaan sebenar dengan menggunakan teknologi. Di simulasi ni dia bukan suasana sebenar tau. Dia seolah-olah meniru suasana sebenar. Contohnya okey, kalau kita lihat kapal terbang. Kau pernah dengar tak, pilot akan duduk dalam satu kabin. Dalam kabin tu dia ada macam satu keadaan, sebiji banyak kapal terbang punya keadaan. Dia ada meter dia ada cermin dia. Cermin tu digantikan skrin lah. Lepas tu pilot tu akan bawa kapal terbang tu. Dia akan naikkan kapal terbang, pandu kapal terbang, apa yang perlu tekan, ketinggian apa, sejauh mana nak tekan button apa. Itu simulasi kan. Awal dia bukan betul pun, depan tu skrin saja. Jadi dia nak ujian macam tu lah maksud dia. Simulasi ni contoh yang paling senang lah. Tapi kalau saya rasa macam handphone tak ada kot ujian simulasi ni, saya rasa tak ada. Okey,
Dia tengok produk lah, tengok benda yang kau cipta tu kan. Takkan handphone pun nak buat simulasi, tak payah. Macam kapal terbang perlulah. Okay, next. Yang kedua ni prototype, satu jenis bentuk atau contoh dari beberapa produk asli yang berfungsi sebagai contoh asas, lambang atau standard untuk tujuan pengujian. Prototype digunakan untuk mencari kecacatan. Okay, prototype ni macam contoh lah, macam contoh kita nak cipta satu barang. Okay, kamu pun dah buat dia punya komponen dia kan, ceraian komponen dia kamu pasang. Okay, itu adalah prototype. Dia belum dikeluarkan lagi di kilang-kilang. Itu produk yang pertama lah. Prototype biasanya ada satu atau dua biji yang kamu perlu cipta. Jadi prototype tu lah kamu akan buat dan kamu akan uji terhadap prototype. Okay, itu maksud dia. Okay, akhir sekali adalah kemasan. Kemasan dilakukan untuk menambahkan nilai estetik produk agar kelihatan cantik dan menarik perhatian pengguna. Okay, nilai estetik ni apa maksud dia? Maksud dia adalah bila kamu buat satu produk tu, kamu perlu cantikkan dia supaya dia lebih menarik, dia boleh dapat menarik perhatian pengguna kan. Okay, contohlah macam smartphone kan, macam smartphone. Okay, kamu akan tertarik smartphone macam mana kalau dia menarik. Contohnya macam biru, ada hologram lah, apa tu, dia berkilat lah kan, so dia nampak macam bentuk dia nampak canggih ke apa ke, macam tu lah maksud dia, ciri estetika ni. Kamu bayangkan telefon 4 segi bersegi-segi lah, cantik tak? Macam Sony kan, macam Sony. Sony kalau saya tak suka design Sony sebab dia bersegi-segi. Kalau macam iPhone ke tiba-tiba lain yang ada curve tu, dia cantik sikit. Jadi benda tu biasa akan laku lah, akan dapat menarik pengguna lah kan. Okey, yang kedua tu, kemasan juga digunakan untuk menutup kelemahan rupa bentuk permukaan produk tersebut daripada karat ataupun permukaan yang tidak rata. Okey, tu yang kedua, fungsi kemasan ni itulah macam yang kamu dah tahu, yang saya dah beritahu kat kamu, untuk tutup benda yang kita hasilkan tu. Contohnya tutup daripada berkarat. Okey, daripada berkarat, ataupun mungkin ada permukaan tak rata kan. Jadi bila kita cat, tak rata dah tak nampak. Okey, itu fungsi dia lah, kemasan dia untuk menutup kelemahan rupa permukaan produk. Okey, next. Okey, ni 2.7 ni cadangan penambahbaikan kepada sistem tersebut oleh murid. Jadi benda dah terhasil kan. Jadi apa penambahbaikan yang perlu dilakukan supaya barang tu boleh fungsi dengan baik dan juga pelanggan atau pengguna memang akan beli dan barang tu akan laku lah. Jadi benda penambahbaikan ni biasanya akan dilakukan selepas pengujian tadi. Kalau ball bearing contoh, ball bearing tadi bila kamu gunakan selama sebulan, lepas sebulan tengok pecah. Apa yang pecah? Ball bearing kan. Okey, kalau ball bearing tu pecah, mestilah confirm antara sebab dia bahan yang digunakan. Bahan gunakan tu mungkin tak terlalu keras, besi yang lembut lah kan. So kamu kena kaji lah dan tukarlah dengan besi yang lebih keras supaya dia boleh tahan lama. Okey, itu maksud dia cadangan penambahbaikan. Okay, kita lihat tu yang nombor 2 tu, cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut. A, rupa bentuk. Okey, rupa design dia lah, design dia mungkin kamu kena ubah sikit supaya lebih cantik. Mungkin kena lebih lebih banyak curve supaya bentuk lebih updated lah orang cakap. Okey, yang kedua B tu bahan. Okey, material. Macam saya cakap tadi, ball bearing tadi kenapa dia pecah selepas sebulan digunakan, mungkin sebab bahan. Jadi bahan tu kena tukar lah, kena tukar bahan yang lebih baik. C, kemasan. Okey, mungkin kemasan tu contoh besi kamu cat still nampak karat lagi, so
apa kemasan yang kamu perlu lakukan supaya karat tu boleh memang betul-betul tak nampak dan boleh tahan lama. Jadi kemasan tu kamu tukar lah. Antaranya itulah electroplating ataupun balut wrap. Okey, bergantunglah tengok produk tu, apa jenis produk tu. Dan sekali dari segi fungsi lah, kalau fungsi dia tu rasa macam kurang berfungsi, jadi kamu kena tukar lah sikit supaya fungsi itu lebih baik, lebih boleh digunakan dengan betul lah, dengan baik. Rupa bentuk berupa menarik minat pengguna, diberi keutamaan supaya lebih istimewa berbanding produk sejadah. Okey, pembentuknya tu design lah. Design tu yang macam saya cakap tadi, dia mampu menarik minat pengguna. Okey, minat pengguna. So kamu kena design lah yang lebih cantik, lebih baik lah. Okey, diberi keutamaan supaya lebih istimewa berbanding dengan produk sejadah. Maksudnya daripada produk sebelum tu kamu buat penambahbaikan, dia lebih istimewa, lebih cantik ke, lebih kualiti dia lebih lah. Okey. Next, bahan digunakan untuk membina produk perlu bersesuaian dengan tugas dan fungsi. Ini saya dah terangkan tadi lah. Jadi kalau bahan tu tak tahan, mungkin tukarlah bahan lain yang lebih tahan. Okey. Seterusnya, kemasan digunakan untuk menutup kelemahan produk, menambahkan daya tarikan produk. Okey, kemasan ni lah fungsi dia. Kalau kamu rasa cat tu tak sesuai sebab boleh nampak angkaran, kamu kena tukarlah kemasan tu. Mungkin kamu boleh guna cara plating dia, electroplating. Okey, next, fungsi bermaksud tugas. Memastikan produk tersebut melaksanakan tugas mengikut tujuannya dicipta. Maksudnya barang yang kamu cipta tu yang fungsi dengan baik lah, betul lah fungsi dia. Kalau handphone kan, fungsi dia apa handphone? Untuk call, untuk layan internet kan. Jadi kalau benda fungsi itu betul-betul lah. Okey, itu maksud dia. Okey, yang ni adalah carta alih proses penggunaan gadget secara keseluruhan lah. Okey, daripada mula sampailah selesai. Yang ni kamu boleh baca, tengok, sebab tadi sebelum ni saya dah terangkan lah apa proses-proses untuk cipta gadget, satu gadget mechanical ni. Okey, itu saja untuk topik reka bentuk mechanical. So next kita akan masuk dalam topik reka bentuk elektrik. Okey, itu saja. Bye bye.